الراحمين اللهم افتح لنا فتوى العارفين وارزقنا فهم النبيين وعلماء العاملين وحفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan panjang lagi umur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita duduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala biasa itu menghidupkan kita yang rahmatnya penuh dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung balik kita ini itu pada kata kemudian al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu seperti engkau basuh kedua tanganmu, maka engkau pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan yang kiri, dan engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepalamu itu. Kemudian maka engkau lalu kepada tempatmu, kemudian engkau kembalikan ke hadapan kepalamu 3 kali dan baca olehmu Allahumma rashi bi rahmati wa anzil alayya bi barakatika wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala an-nar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemudian maka engkau sapuhlah kepalamu. Ini musannif kita bersama Al-Albani dia nakal kita Bidayatul Hidayah. Jadi kitab ini Hidayatul Hidayah ini bukan syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Kerana Imam Syekh bersama Al-Albani ini dia nakal dalam kitab, dia banyak ambil dari kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bahkan doa ini juga yang diajar oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Comel apa kaitan dengan doa ini. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu seperti engkau basuh kedua tanganmu. Ini basuh tentang kita basuh kepala, maka pertemukanlah hujung jarimu yang kanan dengan yang kiri. Jadi bila disapu kafiat, kita nak basuh kepala, kita pertemukan hujung jari kita, kita pegang, panggil nak menjimatkan air, kita basuh kepala kita, kita basuh, lepas tu kita pertemukan 2 jari kita ni, lalu kita lalu gini, kemudian dan maka engkau pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan yang kiri, kita bertemu gini, kita pun sapu gini. Engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepalamu, kita sapu gitu. Maka kemudian engkau lalu ke tempatmu, kita lalu sampai belakang sini. Lepas tu kita mari balik ke depan. Maka engkau kembalikan ke hadapan kepalamu 3 kali. Buat gitu. Maknanya kita buat begini, satu, lepas tu balik depan, itu antaranya cara kita nak basuh kepala. Boleh juga pakai begitu. Ataupun kita nak ambil air pakai basuh begitu saja. Basuh begitu boleh juga. Ada masalah. Ataupun kalau nak kaitkan hadis Nabi SAW, kalau kita sudah mandi dah tu, basuh sutik kepala. Itu lebih afdal lagi. Itu lebih afdal. Kerana kalau basuh sutik kepala ni la ikhtilaf ulama. Tidak ada ikhtilaf ulama. Boleh kita basuh sutik kepala dulu. Sebab sabit dengan hadis innal ummati ya'una yawmal qiyamah burran muhajjal min athar wudu. Umat aku di hari kiamat kelak akan bercahaya wajah muka mereka ni disebabkan kesan daripada wudu tu. Fa man istata'a min, jika kamu mampu maka buatlah. Fa man istata'u ataupun fa siapa yang berkehendak untuk memanjangkan cahayanya maka perbuatkanlah. Ini diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi apabila doa apa kita basuh kepala ni, apa kita nak baca, ataupun kita baca bahasa Melayu pun apa, iaitu Allahumma, Tuhanku hiduplah olehmu akan daku dengan rahmat engkau,
Ya Allah, biar kita basuh kepala, Ya Allah. Biar basuh kepala ni sebab ia berkaitan dengan otak kita. Biar otak kepala kita ni sentiasa duduk dalam rahmat Allah. Tak ambuh otak kita ni, fikiran kita ni ada fahaman-fahaman yang lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Tak ambuh. Biar kita nak duduk dalam rahmat Allah. Kita basuh kepala kita. Wa anzil, dan turunkanlah olehmu di atas kami ni barakatika, akan keberkatan. Biar ya Allah, basuhlah itu, hidupkanlah aku ni dalam rahmat aku ni, supaya aku duduk dalam bimbingan rahmatmu dan kasih sayangmu, dan juga turunkanlah atas aku ni berkat. Wa azilli, dan teduhkanlah akan daku tahta zillah, iaitu di bawah, iaitu bayangan arasy engkau berhai makhluk. Yang mana pada hari itu yauma la zillah illa zilluka, tidak ada satu teduhan melainkan teduhan engkau. Oleh kerana makhluk panas sungguh, matahari dekat kepala, itu Rasulullah cerita, tidak ada satu teduhan melainkan teduhan arasy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman diduduk, dikubur di padang mahsyar. Suatu hari nanti, berapa ramai buka kubur, orang Melayu, orang Cina, orang Eropahnya, Arabnya, semua pakat kubur. Ketika itu ada yang merasa panas, ada yang merasa peluh, macam-macam bentuk. Ada rupa mereka begini, ada rupa macam-macam jenis bentuk berpandukan kepada di dunia dulu dia buat apa. Allah Ta'ala pinjam dunia sekejap pada dia, di atas dunia tu dia buat apa, bergantung situlah. Jadi salah satunya kita minta Allah teduhkan kita daripada kepanasan, dan tidak ada teduhan ketika itu melainkan arsyika, melainkan illa zilluka, iaitu teduhan engkau, yakni arsy Allah SWT. Dan kita baca lagi, Allahumma haddhim sya'ri wa bashari 'ala an-nar. Ya Allah, tegakkanlah ataupun haramkanlah olehmu akan rambut aku ni dan kulit aku ni daripada api neraka. Ya Allah, aku tahu barang bakar api neraka ni sangat pedih. Ya Allah, jauh aku daripada rambut. Jadi bila rambut dah sentuh, sudah tentu tubuh badan lain dah sentuh lah. Sebab tu dia doa Allah haddhim sya'ri wa bashari. Ya Allah, teduhkanlah, iaitu haramkanlah, tegakkanlah, jauhkanlah aku ni daripada iaitu rambut aku ni, iaitu rambut ni kalau duduk kat api macam mana tengok, kulit duduk kat api was panas tu. Kalau rambut gitu juga duduk kat api jadi macam ketek gitu, kedu gitu, sebab dia kepanasan. Kalau contohnya tangan kita, rambut kita kena api macam mana, jadi berubah dah. Jadi begitulah. Imam Ghazali doa ni, nakal Imam Ghazali supaya Allah Ta'ala jauh kita daripada rambut ni kepada kita. Di antaranya dan ulama ni setengah daripada yang dinakal Imam Ghazali. Kita boleh juga waktu basuh kepala minta Allah Ta'ala jadikan otak kita ni sentiasa fikir pada agama. Fikir supaya otak kita ni sentiasa fikir pada agama. Itu di antaranya. Itu di antara 10 ulama. Dan alhamdulillah kita orang Nusantara ni, orang belah-belah jauh ni, alhamdulillah minat dan agama, alhamdulillah. Sebablah ada orang-orang agak kadang-kadang dia macam Syekh orang mati baru ni, Syekh ada Suburi tu, orang usaha Syria tu. Dia kata sebab aku pilih Malaysia, sebab aku pilih suka duduk Malaysia, betul-betul duduk lain. Dia kata di antaranya aku suka duduk Malaysia ni, orang Malaysia ni tak kira siapa saja. Bukan orang agama saja, orang di kalangan engineer ke, akademik ke, apa ke, doktor ke dan sebagainya, semua minat agama mereka. Dia tak suka nak dakwah muda, itu ilmu tu. Jadi cerita pada kita, itu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni biar duduk dalam bimbingan rahmatnya. Itu di antaranya. Jadi kita minta Allah ni, kita waktu kita basuh kepala, ya Allah, mintalah kepala aku ni biar fikir molek dengan agama, sentiasa nak buat ibadah. Itu di antaranya. Itu setengah daripada doa-doa yang diajar oleh para ulama. Kemudian maka engkau sapu kedua telingamu di luarnya dan di dalamnya dengan air yang baru, dan engkau masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam lubang telingamu
dan sapu olehmu akan dua telingamu dengan perut kedua ibu tanganmu dan baca olehmu. Kalau itu bukan itu, itu ibu dengan perut kedua ibu tangan. Yang ini bukan itu, yang asawat ibu ada yang jatuh. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian hak ni walaupun hak sunnah ni basuh telinga ni, tapi kita bila basuh dia basuh sempurna. Disebut oleh dalam kitab ini, bahkan ada kitab-kitab lain bagi fiqh Imam Syafi'i, bagi fiqh Imam Syafi'i ni, di antaranya engkau sapukan telingamu di luar, di luar ni, di dalam hak luar, hak dalam pun kita kena bersih. Tengok Islam comel cara basuh telinga dia ajar dengan ketika ambil air sembahyang tu, dengan air yang baru, dengan ambil air yang baru tu, dan engkau masuk kedua telunjukmu dan telingamu, termasuk itu telinga jari telunjuk ni, masuk gitu, lepas tu begitu, dan lalu dan engkau masukkan kedua telunjukmu ke dalam lubang telingamu, sapu olehmu dua telingamu dengan perut kedua ibu tangan tu. Lepas tu kita masuk gitu, lalu ibu tangan ni awak belakang gitu, tu ada antaranya. Bahkan kalau kita selesai daripada sudah basuh telinga ni, dan kita akan masuk kaki pula, kita ambil air sembahyang awak kata itu sekali lagi. Itu di semua ulama dia ajar. Itu di antara disebut ulama. Ketika itu apa kita nak baca? Apa kita nak doa kepada Allah SWT? Iaitu kita baca Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Kita doa pula, ya Allah, jadikanlah aku ni daripada orang-orang yang sentiasa mendengar akan kaulah, akan perkataanmu, yakni Al-Quran, kata-kata yang perintah Allah. Biar aku jadi telinga aku ni suka minat perkataan-perkataanmu, perkataan Al-Quran, suka dengar Al-Quran, suka dengar perkataan-perkataan daripada Rasulullah. Biar telinga aku jadi begitu. Jangan telinga aku dulu dengar benda lain saja. Fayattabi'una ahsanah, dan maka ikutkanlah mereka dengan sebaik-baiknya. Bukan dengar saja, dan ikut sekali. Lama orang dengar, tapi tak ikut. Baiklah Imam Ghazali ajar sini, fayattabi'una ahsanah, dan maka ikutkanlah mereka itu dengan sebaik-baiknya. Biar aku ni jadi seperti orang yang suka minat perkataan engkau, dengan perintah engkau, dengan perintah Rasul engkau. Fayattabi'u, dan begitu juga biar jadi ikut. Ni payah ni. Dengar amal tapi jadi nak ikut, nak buat tu payah pula. Tu tak ambil begitu. Kita minta biar telinga kita ni dengar, simpang molek telinga kita ni dengar molek. Itu bukan buah air di atas daun keladi, kata pakar. Jadi bukan begitu. Kita nak minta dengan Allah, kita ni lemah, manusia lemah, ada kelemahan, ada kekurangan. Kita minta biar aku dengar sesuatu ilmu tu, sesuatu daripadamu ya Allah, biar aku ikut sekali. Allahumma asmi'ni ya Allah, ya Allah, minta doa, jadilah pendengar aku ni munadiyal jannah, iaitu akan seruan-seruan syurga, fil jannah, di dalam syurga, ma'al abrar, bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi hari kiamat kelak, orang baik ni akan diseru. Namun nading akan diseru, adalah suara daripada malaikat yang seru. Si fulan sekian-sekian, udkhulu jannata ma'al abrar, masuklah kamu di dalam syurga bersama orang-orang yang baik. Dan dalam hadis lain disebut, masuklah kamu dalam syurga ayyi ma syid min ayyi sya'. Syurga hak mana nak pilih, nak masuk pintu mana dipersilakan. Biar aku dengar ikan kelak ya Allah, dengar aku ni biar dengar gitu. Jadi bila kita doa gitu, insya-Allah Allah Taala akan buat kebaikan kepada kita. Itu di antaranya. Kemudian maka engkau sapukan batang lehermu, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masrur raqabati amanun minal ghilli yaumal qiyamah.
mula-mula menyapu leher itu sentosa daripada belenggu pada hari kiamat kelak. Di antara lagi kita basuh batang leher kita. Tapi kalau itu kalau kita tengok dalam kitab lain, kemudian daripada kemudian ni sampai itu aman daripada sentosa ni, apa kata Imam Ibn Hajar? Ibn Hajar menyatakan, Imam Ibn Hajar berkata, Imam Nawawi, hadis ini adalah hadis maudhu', bukan daripada sabda Nabi SAW, dan kata dia adalah ini suatu bid'ah, bukan daripada sunnah Nabi SAW. Jadi kita tak perlulah, kalau boleh kita, sebab ada yang kita tengok kitab Minhajul Qawim ada disebut oleh Imam Nawawi, qala bal la yamassuhu raqabati, jangan kamu menyapu batang leher kamu dalam Quran ni, li'annahu la yuthbitu fihi syai'un, bal qala an-Nawawi annahu bid'atun. Ada tu di antaranya dari kitab Minhajul Qawim kita Arab tu, iaitu kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya ia tidak disabit dengan sesuatu pun daripada hadis Nabi SAW. Bahkan Imam Nawawi menyatakan annahu bid'atun, itu bid'ah. Jadi kitab ni Syekh Abdul Samad Al-Bani dia nakal daripada Imam Ghazali. Bila nakal daripada Imam Ghazali ni, Imam Ghazali ni dia bukan ada dalam bidang hadis Nabi SAW. Sebab tu Al-Hafiz Al-Iraqi dia kitab Ihya Ulumuddin tu diperbaharui balik, dibetul balik. Dia tidak mencela Imam Ghazali. Orang gini bila buat kajian dalam bidang hadis, buat tesis dalam bidang hadis gini-gini, alah dia kata apa? Jangan ikut Imam Ghazali itu. Imam Ghazali itu bawa hadis palsu, hadis doa belaka tu. Hadis maudhu' kebanyakan Imam Ghazali bawa. Jangan ikut. Imam Ghazali jangan ikut. Orang ikut Imam Ghazali tadi dia sesat. Tu. Ini salah satu orang yang tidak beradab dengan Imam Ghazali. Orang yang tidak beradab dengan ulama. Kalau kita dah ada dengar orang yang hebat dalam bidang agama, kalau dia ada cerita Imam Ghazali, betul Imam Ghazali ada bawa beberapa hadis yang orang panggil hadis yang lemah, kadang-kadang ada itu di antaranya. Jadi kalau kita dengar kata begitu, tenafi itu orang yang tidak beradab dengan ulama. Imam Ghazali dia ulama yang dia pakai bidang masing-masing. Ada ulama tu dia pakai dalam bidang Al-Quran, ada ulama tu bidang dalam tafsir, ada bidang ulama tu pakai nahwu surah, batik bayang, ma'ani dan sebagainya. Ada waktu pakai bidang hadis, waktu dia pakai dalam bidang iaitu tasawuf. Jadi Al-Hafiz Al-Iraqi muhakkik al-hadis. Dia seorang muhakkik imam hadis. Jadi Imam Ghazali ni dia adalah ulama besar ilmu tasawuf. Imam Hujjatul Islam ilmu tasawuf Imam Ghazali. Jadi kita mencela Imam Ghazali ni balak kita das bidah. Panggil kalau kita tendang bola pada dinding tu, dia akan balik pada kita balik. Sebab ilmu tasawuf bagi Imam Ghazali tinggi. Imam Ghazali ni tinggi, kata-kata dia pun bagus. Dia sama Syekh Qadir Jalani, Imam Ghazali, tu hebat tu. Ada antaranya. Jangan kita mencela. Jadi hadis yang mas'ul raqabati amalun minal ghilli yaumil qiyamah tu adalah hadis bid'ah, hadis maudhu', hadis yang palsu di antaranya. Jadi ramailah kadang-kadang di kalangan jemaah-jemaah tabligh yang tidak mengaji lah, ni hak tak mengaji. Dia basuh, dia marah pula orang basuh leher kadang-kadang. Ni tidak, kalau dia tengok Imam apa disebut Imam Nawawi, Imam Nawawi kata itu bid'ah, ada boleh. Basuh sapu depan ni tak apa, ada masalah. Itu di antaranya. Ya, kalau begitu beratlah Imam Ghazali. Jangan. Cukup setakat tu. Cukup kita kata berapa pun begini. Jangan banyak persoalan dalam fikiran kita. Kita beruntung kita dapat mengaji apa yang dilakukan Imam Ghazali dan sebagainya. Ni dia mengaji, ada seorang hamba Allah tu dia mengajar kitab ni dah, tidak secara kini. Dia bila mengajar dia cela, ni bakulah gini, ni gini, gini, dia cela satu-satu. Na'udzubillah misalnya. Ini orang tak ada adat. Orang yang mencela para ulama mu'tabar, orang itu tidak ada perkataan itu. Percayalah kesudahan dia Allah SWT saja tahu. Na'udzubillah misalnya. Jadi ini di antaranya bahasa tekak. Mula-mula yang tekak itu dan baca oleh umum ketika itu Allahumma fiqhi raqabati minan nar wa a'udzubika minan salasil aghlaw. Jadi bila tidak perlu kita baca tekak ni,
maka tak perlu baca lah. Maka tak perlu baca lah. Di antaranya iaitu antara kata ulama tak perlu baca lah. Kalau kita nak baca pun ada masalah. Di antaranya. Kemudian maka basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu, dan hendaklah engkau silati akan segala anak jari kakimu yang kanan, kelingking tanganmu yang kiri, dan engkau basuhkan kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan. Maka engkau selatilah dengan kelingking yang kiri, maka bacakanlah olehmu. Ini pula ketika kita basuh kaki lah. Bila kita basuh kaki, sunat kita selati-selati. Kita panggil kaki tangan kanan ni, kita masukkan dalam kaki kiri. Ini kaki kanan, kita masuk itu, biar bersih celah-celah tu. Kaki hak ni pula, kaki hak pula, tangan kaki pula kanan pula, kita basuh pula. Ambil jari kiri, masuk itu dia kata. Kalau dulu masuk sesa gini, tapi hak gini lebih jimat, masuk lalu begitu. Biar kata air itu di antaranya. Itu disebut ulama. Jadi ketika tu dan di bawah segala jarimu yang kanan tu. Jadi kaki ni masalahnya. Sebab kalau kita tengok dalam asal yang tumit bermasalah. Kebanyakan yang asal yang ramai orang yang tidak rata adalah tumit lah. Sehingga sebab itu ada asal daripada sahabat, daripada sahabat Nabi sallallahu menyatakan wailul li'aqari minan nar azilul wudu. Azilul wudu iaitu neraka bagi orang yang tidak kena, orang yang tidak bagi neraka bagi orang yang tidak kata basuh tumit ni. Ada sabit dan hadis Nabi SAW yang sahih, setengah pun bunyi neraka, ramai diumbang dalam neraka disebabkan wudu tidak betul. Iktibar kata ulama, wudu tak betul tu mana? Itu kebanyakan tumit lah. Tumit, dia pakai basuh begitu saja. Itulah sunat kita basuh tumit tu, konas sekali lagi. Biar rata tumit tu. Atas pada amal itu, kedua mata kaki tu, tumit lah. Sudah antara sebab sabit dengan hadis Rasulullah Alhamdulillah misalnya kita minta Allah SWT lindung kita daripada waktu itu. Dan ketika itu kita baca apa? Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqim ala aqdamil ibadika salihin. Kita minta ya Allah, Allahumma thabbit qadami. Boleh juga situ boleh dua wajah baca. Allahumma thabbit qadami juga, ataupun Allahumma tsabbit qadamayya, boleh juga, boleh, ada masalah. Itu yang penting makna tidak berubah. Tidak sahal al-i'rab, sahal makna. Bila sahih i'rab tu sahih makna. Itu di antaranya. Ya Allah, tetapkanlah olehmu dua tapak kaki aku ni di atas siratal mustaqim. Suatu hari nanti aku nak minta ni, aku nak lalu kena masuk syurga ya Allah. Mudah-mudahan aku nak masuk syurga ya Allah. Tetapkanlah aku ni di atas titian sirat ni, ma'al aqdami, bersama dengan tapak-tapak kaki hamba-hambamu yang soleh. Jadi hamba-hamba yang soleh ni di dunia, amal soleh, jadi orang baik, kita dunia ni beruntung, dia akan lalu di atas titian sirat dengan mudah sekali. Ada seperti kilat, seperti kuda, macam-macam ni. Bentuk kelajuan tu, itu di antaranya. Sebab yang sirat tu sangat halus. Ulama menyatakan lebih halus daripada pedang. Ada ulama menyatakan yang sabit hadis itu lebih halus daripada rambut. Selai rambut tu dibelah 7 belah. Betapa halusnya atas yang sirat tu. Bergantung dengan amal kita, yang kita buat dulu tu macam mana. Jadi kita minta, ya Allah, tetapkanlah oleh dua tapak kaki itu ni di atas siratal mustaqim. Apa ni kita nak basuhlah. Ataupun saya dah ingat bahasa syarat. Tak payah. Dah ingat pun apa. Basuh kaki kanan, kaki kita yang kanan ni. Iaitu kita baca Allah, ya Allah letaklah kaki aku ni ya Allah di atas setiap surat bersama dengan hamba punya soleh. Gitu pun. Tahu makna pun tak pada. Kemudian maka engkau basuhlah kakimu yang kiri. Seperti yang demikian itu basuh juga. Ketika kita masuk tangan kanan kita dan kaki kiri kita ni, dan baca ketika itu Allahumma inni a'udzubika an tuzilla qadamai
qadamiyya ataupun qadami alayya siratil finnar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Auzubillahi min dzalik. Di antaranya kita basuh tangan kita yang kaki kita yang kiri ni, kita berdoa dah pula, ya Allah, aku minta lindung daripada Engkau ya Allah, bahawa diturunkan tapak kaki aku ni di atas jalan neraka yaumala tazillu, pada hari diturunkan segala tapak-tapak kaki orang munafik dan orang musyrikin ni. Auzubillah min dzalik. Kita minta lindung ya Allah. Kita sebab orang munafik ni, orang musyrikin, orang kafir ni diturunkan dalam neraka ni dengan tapak kaki yang kiri ni. Di antaranya. Jadi alamat situ. Orang kalau nampak tapak kaki dia masuk ke neraka tu, hak kiri tu, itu sudah tentu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita minta lindung Allah Ta'ala turunkan kita dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu di antara doa ni molek sangat. Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang diwajibkan setengah detik. Maka tengok pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Somad Al-Limbah ni, dia nak jaga lagi sebab dia tahu sampai dengan hadis banyak penghuni neraka di antara orang basuh tu minta betul. Tu minta kata air tak kena. Ni bahaya ni. Sebab tu dia kata hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang wajib. Dan setengah daripada tu, mana kita basuhlah sampai kalau kita mandi tu ke bawah, biar basuhlah berapa lutut ke, biar lebih daripada buku lali tu. Itu sampai ke betih tu, itu lebih. Kalau kita basuh lebih pun tak masalah. Kerana dia akan melebihkan cahaya kita di hari kiamat kelak. Itu di antaranya. Kita basuh kali, itu di antara 3 kali. Maka bila selesai, bila kita buat wuduk, habis dah. Selesai kita buat anggota wuduk ni. Dan maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka angkat kepalamu ke langit dan baca olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su' wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni suburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Kita baca doa ni. Domeh. Jadi nak kalau 5 kali ni. Jadi hak ni molek. Sudah kita sudah ambil wuduk selesai ke, angkat tangan kita ya, baca doa ni. Ataupun kita tak mau baca ni, baca pendek tak apa. Apa pendek? Macam mana pendek? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Pendek. Ataupun ada satu lagi yang jadi nakal Imam Nawawi dalam kitab Azkar Imam Nawawi tu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sebab sahabat dengan hadis Nabi sallallahu, siapa yang baca ni, futihat lahu thamaniyata abwabul jannah yadkhulu min ayyi sya'. Rasulullah sabda dalam hadis sahih, siapa yang baca ni selepas habis wuduk ni, dia menghadap kiblat, dia pun angkat tangan dia, angkat tinggi tangan dia tu, lepas tu nescaya dibuka baginya 8 pintu syurga. Allah tak ada buka 8 pintu syurga ni, dia dakhulul jannah, dia beri peluang untuk dia pilih hak mana dia nak masuk. Min ayyi sya', hak mana nak masuk, silakan. Ini hebat siapa baca kau ni. Tu. Tapi kalau orang jadi ada penyakit waswas, penyakit apa lagi yang ditambah oleh ulama seperti mana Imam An-Nawawi juga, sudah habis baca wuduk tu, jangan tinggal ayat kursi. Ayat kursi tu tak apalah, kita nak gerak, nak besar rambut kita ke, tak apalah, baca yang penting ayat kursi. Allah tu nak kata ulama tu.
Maknanya bagi orang yang nyakit waswas lah, ataupun nyakit-nyakit orang lain banyak lagi kelebihan tu. Selepas kita baca doa wudu tu, asyhadu an la ilaha illallah sampai habis tu, lepas tu kita sapu muka kita pun nak gerak, nak pakai seluar ke, nak apa lagi, nak pergi mana ke, ayat kursi biar duduk mulut Allah la ilaha illallah sampai habis lah. Itu di antaranya, itu di antara semua ulama supaya menghilangkan daripada penyakit. Dan banyak kalau kita tengok yang dibuat oleh ulama, orang cerdik pandai dalam bidang fiqh dan bidang ilmu agama, di kalangan ulama-ulama yang mu'tabar, dia menyatakan banyak disuruh orang buat ini. Itu penyakit waswas ni. Penyakit waswas. Penyakit waswas ni molek. Bagi orang yang ada waswas, yang diganggu oleh syaitan yang bernama walham ni, molek dibaca. Dan banyak lagi. Kalau sebut dalam asal yang lain, iaitu Allah Ta'ala akan menghilang segala sifat-sifat nyanyok, sifat-sifat lupa. Kita ni lemah kadang-kadang, sifat lupa, lemah. Ini insya-Allah bila sudah baca doa wudu ni, jangan kalau boleh jangan tinggal ayat kursi. Tu comel sangat itu disebut Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali kata Imam Ghazali, barang siapa membaca akan segala doa ini di dalam ia mengambil air sembahyang, sudah diambil sembahyang dibaca doa ni, asyhadu ni, jangan tinggal kalau boleh. Nescaya keluarlah sekalian dosanya daripada anggotanya dan diberikan dan dicokkan atas suratan yang tersurat di dalamnya pahala mengambil air sembahyang itu dengan cok, dan diangkat baginya seorang itu di bawah arasy, maka sentosa dia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap takdis dan membersihkan dia akan Allah SWT, dan disurat baginya pahala demikian itu hingga hari kiamat. Lebih ini hadis sahih ni. Ini ada juga ni dia baca Imam Ghazali bawa hadis sahih. Imam Ghazali bawa hadis begitu sikit, kata Imam Ghazali binilah, mundurlah, binilah Imam Ghazali. Apa kita rasa juga ceritanya, apa kata ke Imam Ghazali, jangan ikut Imam Ghazali, mundur kerana tasawuf. Pada Imam Ghazali, rumah apa seorang Imam Ghazali kalau kita baca sejarah Imam Ghazali. Tasawuf tu. Jadi tasawuf ni bukan duduk pada pakaian, pada kenderaan dan sebagainya, bukan begitu. Tasawuf hidup ke hati. Kalau kita hak tu, cerita Imam Ghazali ni, Imam Ghazali bawa hadis sahih ni, tengok ni. Ni siapa yang baca hak ni akan dicok suratan dalam yang mengambil air sembahyang. Allah Ta'ala akan cok dan diduduk di bawah arasy Allah, dan dia sentiasa mengucap tasbih dan mentakdis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya disebut Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala. Ini kelebihan. Kalau boleh kita besarlah, bukan beri kita saja anak-anak cucu, suruh baca, jangan tinggal. Walaupun dia nakal sekalipun, dia gini, tu jangan baca. Banyak kebaikan dia. Allah Ta'ala akan dijaga dia. Allah Ta'ala akan dia sampai mati. Ajar dia. Walaupun dia kecil, semua hukum kata, walaupun kecil sekalipun, selain kita ajar dia mengajar dan sebagainya, hak ni kalau boleh soal wudu ni, selepas ambil sembahyang ni, jangan tinggal, suruh dia baca. Molek suri ngadak molek kiblat, baca asyhadu an la ilaha illallah. Banyak kebaikan, kelebihan yang Allah Taala beri kepada orang yang selalu istiqamah. Syaratnya istiqamah membacanya, itu di antaranya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzikrallaha indahu yu'ti sahaballahu jasad. Ya, kita baca di sini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzikrallaha. Jadi mudah-mudahan yang kita dengar sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya juga, bagi yang dikasih semua. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang disebut oleh ulama dengan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita. Jadilah ya Allah, insya-Allah Allah kasih kepada kita, insya-Allah supaya nanti ketemu Allah, ketemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kita akan menjadi syukur Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.